Hanya tinggal aku seorang sahaja dalam perut bas yang sedang meluncur laju menghala ke kawasan perumahan flat murah yang aku diami. Tinggal 15 minit lagi sebelum pukul 12.30 malam. Pemandu bas bermuncung, menungkat dagu di tingkap, tidak sabar untuk pulang setelah seharian memandu. Aku faham perasaannya. Aku juga sudah tidak sabar untuk terjun ke atas tilam empuk yang sedang menunggu di rumah. Kedua berbola mata aku lesu, sehari suntuk menghadap skrin komputer. Pagi keluar rumah ketika mentari masih belum muncul dan pulang selepas ia hilang dari langit. Begitulah rutin aku setiap hari, bagai robot yang tidak mempunyai kehidupan di luar waktu kerja. Loceng bas ditekan. Pemandu memperlahankan bas dengan serta-merta dan terus berhenti di bahu jalan tanpa memberi isyarat. Pemandu bas tersebut terus meluncur laju sebaik sahaja aku turun. Mujur beg sandang aku tidak tersangkut pada pintu. Keadaan di luar pintu pagar utama sangat gelap dan sunyi. Lampu di seberang jalan sudah berbulan-bulan tidak berfungsi. Gerai-gerai dan restoran di tepi longkang semuanya sudah tutup. Aku mula menapak melintasi tempat letak kereta. Keadaan lobi blok aku agak malam. 2 lampu Kalimantan di siling sudah tiada. Mungkin sudah dicuri, ataupun mungkin telah dipecahkan oleh anak-anak biadab yang sering bermain di situ. Apapun sebabnya, pihak pengurusan sudah lama tidak ambil peduli. Kalau diganti, tak lama kemudian pasti jahanam lagi. Butang lift ditekan. Motor lift menderam kuat. Kabelnya berkeriut-keriut menurunkan kotak sempit dan busuk itu ke tingkat bawah. Lantai lobi penuh dengan kertas pembalut jajan, katalog pasaraya, iklan Along dan surat khabar. Aku menggerenyet hidung, pedih dengan bau hancing di sekitar kawasan tersebut. Aku tak pasti kencing manusia atau kucing. Aku hanya mampu menggeleng dan menyumpah. Lamunan aku dikejutkan oleh suara hilai tawa kanak-kanak. Aku berpaling. Kelihatan seorang ibu sedang memimpin anak perempuannya menuju ke lift. Anak kecil itu cuba untuk menggosok kepala seekor kucing tetapi sempat ditarik oleh ibunya. Ish, jangan main. Kotor tu sayang. Budak perempuan itu mengekek melihat haiwan berbulu lebat tersebut mendesir sebelum memecut pergi. Ibunya kelihatan sedikit terkejut apabila menyedari kehadiran aku. Dia menggenggam erat tali tas tangan dan pergelangan tangan anaknya. Agak ni, aku bukan orang jahat lah. Tetapi aku faham perasaannya. Dunia ini bukan tempat yang indah. Ramai manusia yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Wanita dan kanak-kanak adalah sasaran yang sangat mudah. Aku faham dengan naluri ibunya. Baru balik, Kak? Aku cuba berbahasa basi. Mungkin dia akan tenang sedikit. Adik ni pun baru balik kerja ke? Lambatnya balik. Adik kerja apa? Wanita itu bertanya. Lambat pula lift ni, keluh hatiku. Aku bukannya selesa sangat berbual dengan orang yang aku tak kenal. Saya kerja designer kat KL. Jauhnya. Adik duduk tingkat mana? Jarang nampak. Tadi dia bersangka buruk dengan aku. Sekarang ramah pula. Mungkin juga dia masih syak bersangka dan sedang menyiasat siapa aku. Saya duduk di tingkat 15, Kak. Saya jarang ada rumah. Selalu keluar kerja lepas subuh. Time-time macam ni baru balik. Oh, patutlah. Dia mengangguk. Anak perempuannya dipeluk rapat ke peha. Kedua mata anak kecil itu luas merenung aku. Dia tidak lagi ceria seperti tadi. Terlopong mulutnya mendengar ibunya berbual dengan lelaki yang tidak dikenali. Pintu lift akhirnya terbuka dengan perlahan-lahan.
Hanya ada satu sahaja lift yang berfungsi dalam bangunan tersebut dan ianya kelihatan sangat uzur dan jijik. Aku segera menutup hidung menahan bau masam dan hancing yang sangat melemaskan. Aku masuk dan menekan butang tingkat 15 sebelum berdiri di sudut. Wanita itu tinggal di tingkat atas sekali, tingkat 18. Dia dan anaknya langsung tidak kelihatan terganggu dengan bau yang menyengat hidung dalam ruang sempit tersebut. Motor lift bertungkus lumus menggerakkan kabel, menarik kotak besi yang berisi 3 nyawa naik ke atas dengan perlahan-lahan. Lampu Kalimantan kecil di siling lift berkelip-kelip. Wanita itu berdiri senyap menghadap pintu, menggenggam erat tangan anaknya. Beberapa saat kemudian, anak kecil itu berpaling dan merenung tepat ke mukaku dengan mata yang tidak berkelip. Aku balas renungannya. Patutlah berpuluh-puluh tahun dulu, ibuku selalu berpesan, jangan tenung orang lama-lama. Ianya sangat tidak sopan. Orang akan merasa tidak selesa dan kadang-kadang sangat menyeramkan, seperti apa yang aku rasa dari renungan budak kecil ini. Matanya membuntang luas. Dia semakin rapat ke paha ibunya. Kau ni dah kenapa, budak? Hatiku tidak tenteram. Bulu roma di belakang tengkuk dan lengan berdiri berceracak dengan tiba-tiba. Lampu lift semakin kuat berkelip. Terdetik dalam hatiku, apa yang budak ni tenung? Aku menelan air liur dan memberanikan diri sebelum berpaling. Entah-entah ada sesuatu yang dia nampak. Setiap sudut di siling dan lantai lift aku periksa. Wanita itu perasan tingkah laku anaknya. Dia merenggut perlahan tangan anak kecil itu. Jangan tengok orang macam tu, tak baik. Padan muka. Hatiku mencemuk. Lift masih bergerak perlahan. Baru sampai di tingkat 10. Aku memencak-mencak dan mengeluh. Dah nak sampai rumah dah ni, cepatlah sikit. Sekali lagi seluruh tubuhku terasa seperti dibalut aura sejuk yang menyengat hingga ke tulang. Budak perempuan itu berpaling semula dan merenung mukaku. Matanya luas dan tajam. Degil betul dia ni, kena marah lagi baru padan muka. Aku menjelai lidah dan mengerut dahi. Mataku dijulingkan, lubang hidungku kembang dan kepala aku digoyang-goyang. Kononnya sudah habis menakutkan mimik muka aku ini. Budak kecil itu menggelupur, menyembunyikan muka ke paha ibunya. Dia menempik takut sebelum mengesak. Sudah. Tak. Abang gurau je, dek. Jangan nangis. Aku memujuk. Mampus aku kena marah dengan ibunya nanti. Dia meraung dengan lebih kuat. Takkan takut dengan gurauan aku. Aku tak sedap hati. Sekali lagi aku berpaling dan memeriksa setiap sudut lift. Jangan kacau anak saya, boleh tak? Wanita itu bersuara tanpa menoleh. Maaf kak, saya gurau je tadi. Saya tak sengaja kacau dia. Tiba-tiba kepalanya berpusing 180 darjah. Terasa seperti semua darah yang ada dalam tubuh aku turun ke kaki. Lutut aku lembik. Kedua berbola mata perempuan itu tersembul keluar, merenung tajam ke dalam jiwaku. Batang hidung wanita itu sudah tiada. Yang tinggal hanyalah 2 lubang kecil. Darah dan bendali hijau kekuningan mengalir keluar turun ke mulut yang tidak berbibir. Mulutnya luas hingga ke telinga. Barisan gigi tajam menyeringai, menjelir lidah panjang turun hingga ke dada. Jangan ganggu anak aku, dia mendesir. Anak kecil tadi sudah berbungkus dalam kapan, bersandar rapat pada paha ibunya. Lampu lift berkelip-kelip dengan semakin kuat dan akhirnya terpadam. Aku tak pasti sama ada jeritan yang membingitkan telinga itu suara aku sendiri atau perempuan lidah panjang tadi. Keadaan menjadi kelam kabut. Semuanya berlaku dengan pantas.
Tubuhku longlai dan aku terjelopok ke lantai. Seluruh dunia aku gelap gelita, terperangkap dalam ruang sempit dan busuk itu. Bau hancing sudah diganti dengan bau daging busuk dan daun kering.